Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Syarif Hamdan, Pengarah Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, Abang Azam yang baru kita berkenalan tadi, Saudara dekat. Okey. Saudara Ramzi, mewakili PPVM dan hadirin sekalian lah. So hari ini saya berdiri di sini mewakili Nanostik sebagai salah seorang pemain industri dalam bidang vape. So Nanostik ni saya akan cerita permulaan kita daripada 2015 secara ringkas, jangan risau, adalah 10-12 slide saja. So perjalanan kami daripada awal sampai ke hari inilah. So kita dah start sejak 2015 sampai sekarang kita dah berada di bawah 4 kerajaan yang berbeza. Bermula daripada BN, kemudian PH, kemudian PN, kemudian sekarang ni Kerajaan Keluarga Malaysia. So sampai sekarang hubungan kami dengan kerajaan masih lagi sama, tak berapa okey, ada yang okey, ada yang tak okey dan kita masih menunggu regulation tu. Dan sepanjang kita di luar negara banyak regulation yang kita telah lalu. Contoh di UK kita ada TPD, Tobacco Product Directive untuk Euro. Di Indonesia dia ada pattern yang lain, di US dia ada FDA. So cuma di Malaysia ni kita menunggu, dah 7 tahun lamanya. Jadi program hari ini tema dia ialah sambung yang tergendala. So tema ni memang kena sangat dengan kami. So dah tukar slide. Okey, so tema ni memang kena sangat dengan kami sebab kami berharap kita dapat menyambung apa yang tergendala sebelum ni lah sejak 2015. Okey, kami mula daripada bawah, kita mula kebanyakan kita ni kita start dengan jual peranti iaitu device dan juga perisa pada tahun 2015. So waktu tu bila kami buat perisa kami jualan mendapat sambutan bagus di Malaysia. Cumanya competition ramai sebab ramai brewer kat Malaysia. Jadi kami pun start explore ke luar negara. Kita pergi ke Moskow di Rusia, kita melebarkan sayap ke negara-negara Eropah, Republik Czech, Poland, France, Germany sampai ke UK. So daripada UK kita explore pasaran US. Kita sampai ke Mexico dan kita pernah sampai ke Colombia di Medellin iaitu kampung halaman Pablo Escobar pun kita dah pergi. So sepanjang pengalaman ni kita dapat respon yang sangat-sangat baguslah di kalangan orang asing. Sebab orang asing ni bila dia rasa flavor kita, dia rasa seronok, dia rasa happy. Dia rasa kita ni tak mampu nak jual buah-buahan tempatan tapi at least kita dapat jual perisa-perisa tempatan ni lah. So ni adalah satu kelebihan yang di Malaysia kita tak dipandang rendah tapi di luar negara orang appreciate kita sebab kita punya taste bud, kita punya lidah ni lain. Kita dapat merasai flavor dan kesedapan tu dengan baiklah. Contohnya tadi macam Saudara Azam pun cakap, makanan-makanan Mak Saleh ni tawar. Merajuk bini saya. Okey. So ni adalah gambar-gambar exhibition kita di luar negara lah. Okey, lepas tu maybe boleh pergi next slide. Okey, sewaktu saya di Colombia, saya punya distributor daripada New York, dia turun untuk bertemu dengan saya. So, ni tahun 2018. So, waktu tu saya punya distributor ni, nama dia Muhammad, kita panggil Moh. Dia pun bagi tahulah, dia kata dekat US sekarang ni ada satu company baru yang baru bertapak selama 3 tahun, tapi valuation company dia dah naik sehingga $38 billion. Dia potong habis company-company rokok yang ada di US. So, pada waktu tu kami dapat idea, kita kena buat sesuatu yang sama seperti Juul buat di US. So waktu itulah bila saya pulang ke Malaysia, saya mulakan dengan Nanostik. So kami cuba copy dari segi device yang mudah digunakan, device yang kecil dan teknologi liquid. So kita keluarkan device lama kita 2018 selama 4 tahun sehinggalah tahun ni 1 Januari baru kita launching untuk device baru kita. Okey. So sepanjang perjalanan kami selama 4 tahun ni, saya nak cerita dari segi kami sendiri pun agak excited dan terkejut dengan sambutan yang kita dapat sepanjang 4 tahun ni lah. Okey, so kalau tengok pada perkembangan Nanostik, dari segi 2018 kami masih bertatih, waktu tu jualan masih bawah daripada 5 juta. Tapi bila masuk ke 2019, jualan kita telah mencecah 75 juta. Ini adalah audited account yang 2 tahun pertama tu. So bila masuk 2020, jualan kita hampir berganda menjadi 114 juta.
So bila masuk tahun 2020 ni, kenapa jualan kita hampir berganda? Sebab lockdown. Bila lockdown, bini tak bagi isap rokok di rumah. So dia jadi rezeki kami lah. So orang terpaksa beli nanostick, isap di rumah sebab di rumah dia tak bau, dia boleh isap. Dan juga kami berjaya solve satu problem yang yang dah lama orang cari solution, iaitu kaedah nak berhenti merokok ataupun menuju ke arah satu alternatif yang lebih baik. Tahun lepas kita punya jualan 134 juta dan insya-Allah tahun ni kita mensasarkan 200 juta dan ke atas lah. Bulan pertama ni kita dah cecah 19 juta sebab kita tukar device baru. So orang pun start untuk membeli daripada kita. So daripada situ kita dapat jangkakan insya-Allah tahun ni kita akan cecah 200 juta ataupun lebih lah. So kita setakat sekarang ni sebab kita tak ada satu rules or regulation yang kita dah perjuangkan selama 7 tahun yang lepas, kita terpaksa jual dengan keadaan yang ada lah. So kalau kita tak ada rules pun kita sebenarnya dah okey. Cuma yang kita takut kalau government datang dengan any rules, kita nak kita disertakan dalam perbincangan dalam mewujudkan undang-undang tu. Sebab kalau tidak, mungkin undang-undang tu dibuat oleh orang yang dia tak tahu apa sebenarnya yang tengah dibuat. Okey. Next. Okey, apa yang saya nak tunjukkan sini bukanlah nilai jualan kata sale kita tinggi. Tinggi itu memang tinggi, tapi sebagai syarikat rokok elektronik, kita terpaksa menjadi sebuah syarikat yang bertanggungjawab. Kita punya tanggungjawab kepada rakyat dan juga kepada kerajaan. Mengambil pengajaran daripada pengalaman Juul di US, di mana Juul bila dia buat pemasaran dia kepada budak-budak belasan tahun. So waktu tu dia mendapat penentangan yang hebat dari segi legal dan juga daripada segi rakyat US. Jadi kita tak mau benda yang sama berlaku di Malaysia. Jadi pemasaran kita ni kita memang khaskan kepada orang-orang yang betul-betul merokok. So sebab tu pemasaran kita sama ada kita buat di kedai vape atau di kedai-kedai nanostick di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, sebelum tu adalah dari segi kelang lah. So dari segi kelang kita buat kita buat penjagaan sendiri. Maksudnya kelang kita naikkan ke status GMP. Device kita dapatkan sirim. Dan lepas itu kita jadikan kelang kita ke arah pharmaceutical grade. Dan kita dapatkan kelulusan TPD daripada UK. Walaupun di Malaysia kita tak ada apa-apa kelulusan yang perlu kita dapat, tapi kita dapatkan juga. Sebabnya kita lebih advance atau proaktif berbanding dengan siapa-siapa syarikat yang lain lah. Let's say orang datang kelang kita pun kita clean. Kita dah buat sebelum government keluarkan any undang-undang lah. Okey, selain daripada itu dari segi pemasaran pula kita memang sasarkan kepada orang-orang dewasa dan kita cuba elakkan pemasaran terhadap budak-budak. Budak-budak walaupun belasan tahun, awal 20-an bukan target market kita. Target market kita ialah umur 35 dan ke atas. Kalau kita tengok, kita banyak memasuki event-event golf dan kita banyak jual di kelab-kelab malam, di bar dan tempat-tempat karaoke. Satu lagi kelebihan jual di bar, karaoke dan kelab malam ni ialah bila dia orang beli hari ni, esok dia orang akan beli lagi. Sebab dia dah mabuk pening, dia tertinggal device dia, so esok dia datang beli lagi. So ni baguslah untuk kita punya jualan. Okey. Seterusnya, okey, jadi benda-benda ni kami buat bukan daripada undang-undang tapi daripada tanggungjawab kami sendirilah. Sebab kami rasa berdasarkan pengalaman kami di Eropah, di US dan juga di Indonesia contohnya, so kita buat benda ni. Cuma di Malaysia ada kelompongan besarlah di kalangan pembuat undang-undang. Dan setakat hari ini selama 4 tahun kita telah membayar cukai pendapatan sahaja sebanyak 52 juta ringgit. Dengan pengumuman Menteri Kewangan pada bajet yang lepas, setiap ml liquid akan dikenakan duty excise sebanyak RM1.20. Bagi kami tak menentang, kami setuju. Dan kalau kata pelaksanaan ini berlaku, kita akan bayar RM13 bagi setiap kotak nanopod. Pengeluaran kami sekarang ni adalah sebanyak 500,000 kotak sebulan. Jadi secara tak langsung kita akan bayar sebanyak 72 juta dalam bentuk excise duty kepada kerajaan untuk setahun. Itu excise duty saja. Kalau masuk dengan SST, kita dijangka bayar secara total 100 juta lebih. Jadi bila di hujung Disember, tiba-tiba keluar notis cakap excise duty ni kita tak dijalankan.
sehingga KKM keluarkan satu undang-undang. Jadi sebenarnya kami seronok dan juga sedih lah. Sedih sebab seronok sebab kami tak gaduh bayar cukai itu, dan cukai itu akan jadi keuntungan syarikat lah. Sedih itu sebenarnya kami still lagi in a grey area, bukan satu bisnes yang legal lagi. Sebab dengan pengumuman yang berhormat Menteri Kewangan tu kami rasa kami dah bebas, tapi sebenarnya belum. Jadi kita mengharapkanlah benda ni adalah satu benda yang bagus sebab dia adalah satu bagi kami tanggungjawab kepada kerajaan, dan bagi kerajaan ialah income sebab dia dah lose income daripada company rokok, so of course dia kena gantikan income ni daripada syarikat rokok elektronik sebab kami dah ambil customer daripada company rokok kan. Okay. Next. Okey, dalam ekosistem Nanostik kita ada 92 buah kedai eksklusif, kedai-kedai yang menjual nanostik sahaja. Selain daripada itu ada lebih 800 point of sale, iaitu kedai-kedai vape di seluruh Malaysia. Dan dalam ekosistem kami, mengikut pengiraan kami, ada lebih kurang 500 pekerja. Dari segi customer pula, pada 1 hari bulan Januari 2022 kita telah mengeluarkan device yang baru, dan pengeluaran device kita selama 1 bulan ni adalah 300,000 device. So daripada pengiraan berapa banyak device yang keluar ni menunjukkan kita ada user 300,000 orang. Jadi sebarang undang-undang yang bakal dibuat akan memberi kesan secara langsung kepada 5,000 keluarga yang ada dan juga 300,000 user di seluruh negara. Okey. Jadi hasrat dan permintaan kami lah kepada, terutamanya kepada saudara Syaril Hamdan, ialah supaya dapat membisikkan kepada Perdana Menteri dan juga YB KJ untuk melihat bahawa kami ini bukanlah company, bukanlah dalam industri yang kecil. Kita ni industri yang besar, kita adalah company proper yang bayar tax, dan kita adalah company yang bertanggungjawab lah secara overallnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.